Dan kita tak nak ada di kalangan penjawat awam yang berfahaman selain daripada fahaman ahli sunnati wal jamaah. Kita nak negara kita ni kekal aman. Kita mesti memastikan ke semua penjawat awam, begitu juga daripada yang di atas sampai yang di bawah, daripada menteri bosai sampailah kepada yang paling rendah kedudukannya di dalam pentadbiran, kesemua mereka adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusri sebentar tadi, bahawa beliau adalah air, ya, beliau adalah tanah. Jadi kalau begitu kami ini semua tanah belakalah. Jadi kalau macam tu, macam mana kita nak buat kalau semuanya tanah belaka, tak ada yang air pula. Jadi oleh kerana tak ada air di Negeri Sembilan ni, kita bertayamum je lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam ramai-ramai tokoh ilmuwan ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan dalam poster dan pamphlet yang disebar-sebarkan mengenai majlis pada malam ini, yang paling tua sekali saya lah. Tua pada umur, tetapi yang paling muda pada aspek ilmu, makrifat, amal dan sebagainya adalah saya. Jadi oleh kerana itu, setelah mana saya mendapati bahawa tokoh-tokoh ilmuwan ahli sunnah wal jamaah balik daripada perantauan menuntut dan menimba ilmu di sana, maka saya pun rasa tak patut saya berada di khalayak dalam keadaan kita sebut tadi air dah ada, maka saya yang merupakan tanah ni tak patut lagi lah diguna dan dipakai oleh rakyat Negeri Sembilan ni. Maka itulah sebab utama kenapa saya menyembunyi bertahun-tahun lamanya. Sebab saya dah mula memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah ini tahun ni genap 20 tahun. Genap 20 tahun. Apa yang dihadapi oleh Dr. Zamihan tu dah saya terima dan telah saya rasai. Bermula daripada peringatan kita mengenai fahaman Wahabi yang telah mula menular di Negeri Sembilan ini. Kemudian diikuti dengan tafasil, perincian-perincian fahaman Wahabi. Diawali dengan konsep tauhid 3, iaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, dan yang lain-lain berkaitan dengan isu Wahabi ini, yang dengannya menyebabkan saya diganyang oleh ustaz-ustaz di Negeri Sembilan ini. Dalam keadaan masa itu Dr. Yusri belum lagi ada di Negeri Sembilan, Dr. Syuhada masih lagi berada di Mesir. Maka saya ketika itu seorang-seorang menghadapinya, yang sehingga peringkat kawan saya Ustaz Rizal kata kita pergi makam tuan, makam Syekh Haji Muhammad Said dan ahli keluarganya. Kita cakap ke dia orang supaya dia orang datang dalam mimpi-mimpi. Ustaz-ustaz Negeri Sembilan ni mengabarkan bahawa apa yang kita bawa ini adalah benar. Alhamdulillah, berkat sabar, berkat doa daripada masyayikh, menyebabkan apa yang kita timbulkan 20 tahun yang lepas hari ini diterima. Hari ini ia telah menjadi suatu perkara
yang saya sebutkan sebagai dasar bagi kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Sehingga kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus melalui Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang memutuskan bahawa kita tak akan menerima fahaman Wahabi di Negeri Sembilan ni. Dan baru-baru ni mesyuarat terakhir Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, saya selaku pengerusi Akidah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan membawa satu syur, membawa satu cadangan supaya seluruh penjawat awam di Negeri Sembilan ini wajib menghadapi kursus akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Seumpama wajib mereka menduduki kursus BTN atau baru-baru ni namanya sosio budaya dan sebagainya. Alhamdulillah cadangan itu diterima dan tak lama lagi penjawat awam yang beragama Islam di Negeri Sembilan ini wajib mengikuti kursus tersebut. Dan kita tak nak ada di kalangan penjawat awam di Negeri Sembilan ini yang berfahaman selain daripada fahaman Ahli Sunnati wal Jamaah. Saya sebut banyak kali dalam mesyuarat, kok kita nak negara kita ni kekal aman, tak terjadi seperti apa yang telah terjadi di Libya, di Iraq, di Syria. Kita mesti memastikan ke semua penjawat awam, begitu juga daripada yang di atas sampai yang di bawah, daripada menteri bosai sampailah kepada yang paling rendah kedudukannya di dalam pentadbiran Negeri Sembilan ini, kita mesti pastikan ke semua mereka adalah dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita mesti menghalang ahli bid'ah daripada mempunyai kedudukan di Negeri Sembilan ini. Saya sebutkan dalam mesyuarat tu, kita bukan orang yang pertama buat benda ni, tetapi seorang amir yang menjadi kebanggaan umat sehingga ke hari ini, sehingga ada di kalangan kita yang tertanya-tanya mana dia orang ni, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada hari ini. Kita sebut nama Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana kejayaan dia menumpaskan tentera salib, bagaimana kejayaan dia memerdekakan Baitul Maqdis daripada cengkaman Kristian dan lain-lain. Jasa beliau kita sebut macam mana dia dapat buat benda ni. Ia berlaku sampai beliau berjaya menghapuskan fahaman Syiah Batiniyah di Mesir yang membina Al-Azhar, yang mana tujuan dibina Al-Azhar adalah untuk menyebarkan fahaman Syiah Batiniyah tersebut. Maka apa yang beliau buat? Beliau tak bagi walau seorang pun di kalangan Syiah menjadi pekerjanya di dalam kerajaan yang ditadbir olehnya. Yang kedua, memastikan semua di kalangan pekerja itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan lebih daripada itu, beliau pisahkan suami isteri Syiah supaya jangan dokik, kerana takut besok lahir zuriat daripada hubungan Syiah, perempuan Syiah lelaki ini, yang kemudian akan kembali semula generasi Syiah di dalam kerajaan Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah diasaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, hari ini kita tempang, berjalan tempang, buat tak sempurna,
Kita suruh rakyat kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tak cegah mereka daripada mendekati ahli bid'ah. Ini problem yang berlaku kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Kau nak marah ke saya, marahlah malam ni. Saya pun datang terpaksa. Banyak kerja saya nak buat ni. Ha? Saya dah pencen 20 tahun dah bekerja. Dah latih, dah ponek. Sampai masa minum kopi je. Cerita Ahlus Sunnah hebat, tapi tak pernah sebut berkaitan ahli bid'ah. Ajak orang kepada kebaikan. Apa kebaikan? Iaitu berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak pernah cegah orang daripada kemungkaran. Apa kemungkaran? Kemungkaran Wahabi dan Syiah. Ada sebut Wahabi. Tak pernah. Mana pergi nahi mungkar? So nahi mungkar ni susah. Orang marah kat kita. Sebab nak jaga diri kita, kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali kepada Allah. Dan pun tahu ya. Bersyarah macam tu. Berpegang dengan ahli sunnah. Jangan lupa jauhkan diri daripada ahli bid'ah. Ini yang kita tak buat. Kita tak berani. Kita takut. Kita tak ikhlas dalam menjalankan tugas yang dahulunya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudiannya diwariskan kepada kita selaku pewarisnya. Ini yang saya perhatikan selama ini. Dia Ustaz Ahli Sunnah tak pernah sekali sebut Wahabi dalam hidup dia. Tak pernah walau sekali. Mencegah manusia daripada Wahabi, daripada Syiah, daripada Mu'tazilah moden. Mu'tazilah moden tu liberalism lah. Tapi saya tak ramah kalau liberalism ni sebab saya pelet cakap orang putih. Wahdatul adyan dan sebagainya. Yang dengannya menyebabkan umat Islam keliru. Kita yang menyebabkan orang awam bingung. Keliru. Takkanlah dia salah. Baru sebentar atau semalam Ustaz sekian-sekian duduk bersyarah dengan Ustaz sekian-sekian. Kok dia Wahabi, takkan Ustaz sekian bersyarah dengan dia. Ada. Kita kena ingat. Itu sebab kita tak baca pula dah sekarang ini bab berkaitan dengan larangan duduk dengan ahli bid'ah. Dah kita tak sebarkan lagi aqwal ulama berkaitan larangan duduk dengan ahli bid'ah. Apa kata Ibnu Aunin? Orang yang duduk dengan ahli bid'ah, bid'ah tu yang paling besar kali hari ini Wahabi lah. Tapi tak tahulah saya dah. Menteri agama mengobarkan Wahabi ahli sunnah, itu yang domam. Domam, tahu domam? Kan domam lagi, nazak. Kita ngabarkan Wahabi bukan ahli sunnah, dia pergi khabar ke parlimen Wahabi ahli sunnah. Ada domam kita. Faham? Ni tahun depan pilihan raya tahu. Jangan pilih, jangan calit Wahabi tahu. Tahu tak? Ha, janji itu ya? Janji ya? Ha. Okey. Orang yang duduk dengan ahli bid'ah tu, yang duduk saya ustaz,
Ustaz Fuad nama murid. Dalam poster tu ditulis tokoh ilmuwan. Dah lah ilmuwan, tokoh pula. Salam. Ya main. Itu puas bukan Suraban ni. Nak nompan ya tokoh betul. Tokoh Suraban yalah. Ustaz Fuad duduk dengan ahli bid'ah. Ustaz Fuad tu lebih teruk lagi daripada ahli bid'ah tu. Faham? 20 tahun dah Syekh mengalakaikan Johnny Wahabi macam ni. Wahabi apa dia? Musang bulu ayam. Ahlus sunnah macam musang bulu ayam. Agak betul tu, betul ya? Okey. Sebab itu saya minta aswaja jangan fokus sangat Wahabi yang betul-betul Wahabi macam ke utara tu. Sebab kita dah kenal lah dia Wahabi. Dah tahu dah. Faham tak? Fokus pula yang paling payah sekarang ni iaitu apa? Orang baca hikam syarah ikut Wahabi. Faham tak? Hari ni kono kepada betul-betul muhaddis saya tahu ilal hadis tu. Kok sekadar sarjana UKM tak pek nak tahu bahawa sanad tu ada di situ cacat dah. Faham tak? Hari ni orang awam ni tak faham ni dah. Apa sebab orang awam ni terkeliru? Oh takkan dia Wahabi dia ngajar hikam. Takkan dia Wahabi dia ngajar Minhajul Abidin. Takkan dia Wahabi sekian. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya minta aswaja fokuskan yang tu. Ini penting. 20 tahun dah saya mengalakaikan bondo ni. Sampai saya berdoa kepada Allah, manalah pergi mata hati orang Negeri Sembilan ni. Beratib rajin. Tapi tak ada cahaya dalam hati sehingga dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Orang yang patut buat kawan Ustaz Fuad ni hang. Faham? Ni Ustaz Fuad tu dibuat musuh. Orang bertungkuh lumui nak memartabatkan ahli sunnah wal jamaah di Negeri Sembilan ni, terutamanya tarekat tasawuf. Apatah lagi tarekat Ahmadiyah yang kita bertarekat dengannya semenjak dalam perut emak lagi. Kita dia buat musuh. Kok tak panggil bersyarah tak apa, janganlah musuhkan saya. Faham? Mana pergi basirah? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فِي أَيْنَ الْبَصِيرَةِ. Mana basirah mata hati? Mengaji tinggi tapi mata hati tak ada cahaya, tak ada mata hati. Saya belajar dengan ulama-ulama Negeri Sembilan ni. Guru saya, Tuan Guru Haji Ibrahim bongek, tahu bongek? Boleh dikatakan anak murid tu kenali tak akhir. Surau saya siap, hari itulah beliau wafat. Saya menggantikan tompek dia mengajar hari Rabu. Ramai tu guru pondok jadi anak murid dia, yang mana sahabatnya sengit-sengit belaka. Sebelum kewafatan beliau, anak-anak murid dia tanya kat beliau, siapa nak ganti tuan lepas tuan tak ada ni? Dia pun nontok ya. Nontok ya. Sebut seorang-seorang nama seorang ustaznya, dia nontok itu, nontok sonyak tahu nontok tak? Ustaz Zamihan tahu tak tidak nontok dia sonyak. Dia diam ya. Lepas tu ada pula orang Rabi tak empuk sebut nama Ustaz Fuad macam mana dia? Ustaz Fuad macam mana? Dia angkat kepala. Dia boleh kata. Dia boleh. Dia meninggal hari Rabu pada pengajian. Rabu minggu depan tu anak-anak murid panggil saya. Dalam majlis tersebut
alasan buat tahlil. Tengok-tengok dia suruh saya baca, sambung kitab yang dibaca oleh Tuanku Haji Ibrahim, iaitu Sayrus Salikin dengan Minhajul Abidin. Domam sudah. Kemudian Tuan Guru Haji Abdullah Sijang, kalau boleh saya ngabarkan, saya seorang je yang ambil sanad hadis daripada beliau. Sebab ramai di kalangan kita yang tak tahu dia itu belajar juga hadis kerana beliau belajar di madrasah Saulatiyah, bukan hanya Syekh Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah semata-mata. Saya ambil ijazah hadis yang beliau terima pada Syekh Hasan Mashhad daripada beliau. Dan belajar ilmu takluk-takluk yang dibaca di Dr. Yusri tadi yang saya pun dah lupa dah. Takluk-takluk tu guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Sijang. Tu guru saya yang mengajar saya takluk-takluk ni. Faham? Tapi apabila dah balik Dr. Yusri, tak payahlah. Dia seorang lah takluk, ramai pun nak ada takluk kan. Dia ngapa apa? Ustaz Fuad, kita ni dengan Wahabi, dia kata, kalau dia jadi imam tu, dia sebut bisbah tu dah kenal dah Wahabi ke ahli sunnah tu. Bis. Belum bismillah, bis. Oh Wahabi. Tapi mana pergi lagi ulama-ulama macam tu kat Negeri Sembilan. Facebook handal nampak Oh, macam Imamul Mutakallimin, Muhaddisun, Mufassirun. Tapi tak kenal Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini dah. Sama apa? Yang dia mengajar hikam, tuan, hikam ibarat dia. Ibarat lah. Hikam nahwu tu je. Bukan tasawuf hakikat, tasawuf fiqh, ada pula istilah dia. Okey, tak apalah saya nak cerita tu dah. Syekh wallahi wa billahi tamanu. Semenjak 20 tahun dengan fenomena yang berlaku kepada rakyat Negeri Sembilan, iaitu apa dia tuan-tuan? Dakwah ahli sunnah tapi tak kenal antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Sehingga ada seorang yang nak dilantik oleh bekas Menteri Terengganu. Sekarang ni Menteri itu jadi Menteri Pendidikan Tinggi, Idris Jusuh namanya. Nak lantik seorang jadi mufti di Terengganu. Tanya kepada Sultan Terengganu, tanya kepada Habib Umar bin Abdul Qadir Al-Aidarus, penasihat agama Sultan Terengganu. Macam mana Bib, orang ni layak ataupun tidak kita lantik jadi mufti Terengganu? Habib Umar kata dia tu Wahabi tu. Tak nampak pun Wahabi Dasarnya Habib Umar. Kan Habib Umar Yaman, Habib Umar Terengganu tu. Akhir Habib Umar kata, tuanku, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya Ustaz Fuad. Ini cerita benar. Wallahi wa billahi wa tallahi. Faham? Dan ni cukup sekali ceramah ni, tapi tu tak ada dah. Nak pergi London pula ni. Panih dekat Jibui ni dah. Tuanku Mizan panggil saya di istana Terengganu tu, sebelah istana Perlis Ayuan. Sebelah. Okey, tanya, Ustaz, ni sekian-sekian. Tuanku. Ini nas daripada saya sendiri. Tak ada perantaraan sanad dah. Tuanku, saya Patik. Lupa nak Patik. Tersatu-satu orang kampung dah masuk istana. Patik siang malam pagi petang.
doa kepada Allah supaya yang pertama rakyat Negeri Sembilan kenal dapat bezo antara ahli sunnah wal jamaah, kerana ramai sangat orang yang masuk Negeri Sembilan ni yang mendakwa ahli sunnah tapi sebenarnya ahlul punah. Yang kedua, patut berdoa kepada Allah semoga orang yang macam ni keluar daripada negeri Patik. Kalau bukan kerana persahabatan Patik dengan tuanku, faham? Patik tak akan menceritakan benda ini supaya orang yang macam tu keluar daripada negeri Patik. Faham? Oleh kerana sahabat Patik cerita. Kalau tuanku tak percaya, sebab jenis orang macam ni kalau kita tanya, you Wahabi ke tak? Siapa nak mengaku Wahabi? Gila kau. Orang gila yang mengaku Wahabi. Betul tak? Tapi ada seorang dua yang mentori, yang mentori pula lah. Yang mengaku. Tak ada dah. Putah lagi Negeri Sembilan. Tanya Dato' Yusri ni. Ahli lembaga tauliah kerajaan Negeri Sembilan ni. Wahabi, takkan dia mengaku Wahabi dah. Dia lebih bertarekat daripada kita, nampak Kalau tuanku tak percaya, tuanku panggil orang tu. Kemudian tuanku buat macam Wahabi. Malam ni saya cerita benda ni, tuan-tuan perempuan, semangat Dr. Zamihan. Dr. Zamihan tak ada saya cerita benda ni dah, biarlah jadi rahsia saya. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan buat apa, tuanku buat macam tuanku ni Wahabi. Kata, saya tak suka lah tahlil, saya tak suka baca Yasin malam Jumaat, saya tak suka sekian-sekian. Apa jawab Tengok tuan-tuan, betul dipanggil orang tu di Sultan Terengganu. Sultan Terengganu berpura-pura ngobalkan sekian. Apa jawapannya? Kalau begitu mujurlah tuanku. Dia kata, dah. Faham tak? You understand? Saya nak khabar malam ni dah tak jadi ceramah maulid pula dah nama. Ini ceramah akidah Ahlus Sunnah. Kau apa benda malam ni Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang khabar kita bertoleransi, kita bersikap berlapang dada, ni apa cerita? Kembali semula kepada pandangan ulama silam mengenai hubungan kita dengan ahli bid'ah, dengan syok sendiri je. Kita bukan ustaz politik, kita bukan itu ini tak, kita ni betul-betul nak yang benar-benar, yang hak-hak, tak ada apa niat dah. Pak kata Ustaz Zamihan tadi, begitulah saya juga. Kau orang jiboi marah ke saya? Marahlah, kau tak marah, kau pun saya tak datang gitu. Faham tak? Minggu yang tahun depan saya datang, baru balik daripada Indonesia, buka pondok Sinun. Sekarang ni pula saya baru balik daripada London. Tahu London? Panih duduk sini. Baru buka pondok di London. Tak ada dah. Tuan-tuan ramai lah peduli apa saya. Saya tuan-tuan orang. Saya tulis surat kepada Tok Mufti meletakkan jawatan. Tuan-tuan orang saya buat. Bukan saya nak jawatan. Faham? Saya dapat bingat tuan-tuan orang, tuan-tuan dan perempuan. Saya tak layak. Macam mana saya nak ambil? Minta maaf tuan-tuan. Saya macam tu juga. Saya tak senang hati. Tak dapat saya nak duduk dengan sebelah ahli bid'ah. Tak dapat dah tuan-tuan. Siapa yang dapat duduk dengan ahli bid'ah, saya respect dengan orang-orang macam ni. Memang salute saya dengan orang-orang macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, apa kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengenai orang yang menyembunyikan tembalang itu? Apa kata dia? Apa kata Al-Imam Al-Auza'i? Man satara 'anna bid'atahu
falam takfa'anna ulfatuh. Sesiapa yang menyembunyikan bid'ahnya, sembunyi, oh saya ahli sunnah, saya Asy'ari, bukan Asy'ari Muhammad, tak, saya sekian-sekian, dia boleh sembunyikan bid'ah dia dengan pakaian dia. Hari ini Wahabi pun dah pakai selendang juga, dah pakai selendang, terperanjat je, Masya Allah, Wahabi pakai selendang, nak kiamat ke dunia ni. Sebab itu saya tak pakai selendang dah. Kalau rasa nak pakai cap lah, sesuai pengerusi Sofa London. Wahabi pakai rida hari ni, heran saya. Wahabi tuan-tuan dan puan pergi majlis cinta Rasul, la haula wala quwata illa billah. Yang saya 20 tahun main orang seorang ni bid'ah ni, sasek ni apa, minyak wangi yang dibagi di Ustaz Fuad tu dalam majlis maulid itu, minyak sonyonyong tu, kau tahu tak? Kata, ya salam. Kau boleh sembunyikan bid'ah kau tu, tapi kau tak boleh sembunyi kawan kau. Kawan kau tu nunjukkan kau siapa. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Sikit tuan-tuan. Saya tak ada cadang nak cakap tu. Sebab kita ni tanah je. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pergi ke Basrah. Dia lihat ada seorang namanya Rabi' bin Subaih. Dan dia tengok orang begitu memuliakan dia. Bukan cium tangan, cium kaki. Hebat. Sufyan Ats-Tsauri tanya orang, mazhab apa dia anuti? Orang tu mazhab apa? Jawab dia orang tu, dia bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Dan tanya pula adik Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, siapa kawan dia? Siapa best friend dia? Siapa yang jadi follower dia? Itu dah. Macam Facebook tu lah kan. Siapa yang puji dia? Siapa yang defend dia? Kata dia, orang yang menganut fahaman Qadariyah. Apa jawapan Sufyan Ats-Tsauri? La bal huwa rajulun qadariyun. La, dia bukan ahli sunnah, tapi adalah pengikut mazhab Qadari. Faham? Senang je. Kau nak tahu orang tu Wahabi tak Wahabi? Tengok siapa sebelah dia. Siapa yang dia sokong, siapa yang dia dokong, siapa yang dia pertahankan dan sebagainya. Apa nak payah mana? Kita ada ilmu. Mana dia ketajaman basirah kita, sehingga kita tak mampu pula untuk menilai seseorang yang datang ke negara, ke negeri kita, disebabkan mereka pandai berpura-pura memakai pakaian ulama, tetapi sebaliknya mereka jauh daripada ahli sunnati wal jamaah. Okey, siapa lagi ngobrol macam tu? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Baghdad, ke Iraq, seorang nama dia tuan-tuan dan puan-puan, Musa As-Suduri bin Uqbah As-Suduri. Imam Ahmad bin Hanbal nak tahu orang tu ahli bid'ah ke ahli sunnah. Saat zaman tu bak kata Ustaz Zami'an tadi, Mu'tazilah, Masya Allah, ahli sunnah pun begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Pertembungan antara Mu'tazilah dan ahli sunnati wal jamaah
Maka nak tahu orang yang datang ke Baghdad itu sama ada dia ahli sunnah, untuk disambut, untuk disantuni, untuk diberikan tempat bagi dia mengajar dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal nak kenal, nak tahu dia itu ahli sunnah ke ahli bid'ah, dia suruh seorang tengok, perhati, ada SB dia lah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia menetap di mana, rumah siapa yang dia tumpang, rumah siapa. Kalau pergi umrah, grup siapa, grup siapa yang dia ikut, grup Ustaz Syuhada ke grup Ustaz? Aywa, faham. Senang ni. Sebab itu tuan-tuan, bab kata pebidalan wa Arab inna tuyura ala ashkaliha taqa. Burung tu dia menginggap kawan-kawan dia, burung merpati sama merpati lah, dia tak ada berkawan dengan burung elang dah, habis dah kan. Tu deh, kalau payah bona lah hidup ni. Pertama kita nak tahu macam mana tuan-tuan dan puan baca kitab Kalau orang ada kitab, ada penulisan, apa rujukan dia? Tak cukup ke cendekiawan ahli sunnah wal jamaah untuk kita rujuk? Kitab-kitab ahli sunnah, tuan-tuan, kok kita tuan-tuan tak buat benda lain? Fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap kalipan mata kita, nafas kita, baca kitab ahli sunnah wal jamaah, tak akan habis selama-lama dah. Betul tak? Kalau kita nak mengeluarkan fatwa, ramai banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama ahli sunnah yang kita nak rujuk, kitab-kitab ahli sunnah yang kita nak rujuk, nak jadikan rujukan dan sebagainya. Tak mati kita. Takkan kita ni tuan-tuan tak dapat keluarkan fatwa kok kita tak memakai kitab Ibn Taymiyah contoh. Betul lagi Negeri Sembilan, Mufti kedua Kerajaan Sembilan, Samahah Datuk Haji Hasan Sa'il, guru saya juga. Saya belajar daripada beliau Hidayatus Sibyan. Sebab dia saya belajar dengan tuan guru mursyid diraja Haji Tajuddin bin Haji Abdul Rahman. Sama ngaji Mekah dulu. Tuan-tuan, dia kata apa? Yang mendatangkan fitnah dalam Islam adalah Ibn Taymiyah dalam fatwa dia. Tapi orang ni Sembilan apa buat hari ni? Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok kitab, apa rujukannya. Saya juga menulis kitab, takkan dah saya nak jadikan ahli bid'ah itu sebagai rujukan saya dah. Faham? Kok seorang mufti dapat dia menjalankan tugas sebagai mufti kalau sekalipun tak merujuk kepada kitab-kitab ahli bid'ah? Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan. Beda Wahabi ni tak salah. Wahabi ni dia beza ahli sunnah sikit. Ya, kita kalau ahli sunnah, kalau orang tu tak pandai, kita kata tak pandai. Tapi Wahabi ni dia kata orang tu bodoh. Itu je. Faham? Tu ya kau sebab kita tentang Wahabi. Apa buat ulama-ulama kata orang tulis kitab melawan Wahabi ni tuan-tuan dan puan-puan, hanya kerana tu ya. Bodoh bona pula ulama-ulama ni nampak Faham tak? Ini masalah. Wahabi apa? Tak tahlil eloklah. Payah bona. Yang yo tahlil kita, anak cucu tak tahlil. Betul tak? Sengaja dia kata Wahabi sekian tak ada apa-apa benda. Kok nak faham Wahabi, baca kitab Wahabi, jangan baca kitab ahli sunnah yang tentang Wahabi. Orang khabar kita bias. Bias ke? Baca kitab Wahabi. Datang kat Rambau nah. Saya tunjukkan kitab Muhammad bin Wahab yang mengkafirkan semua umat Islam. Dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala. Okey, puji siapa? Saya mendengar dengan telinga. Tanya dia orang. Wahabi tak salah. Tak lah. Jadi taklah kau boleh dokek dengan dia sebab apa? Guru dengar bahawa Wahabi salah. Salah Wahabi itu bukan sebab furuk tu, sebab usul tu. Kok sebab furuk tu tak payah dah, itu khilaf ya. Sesama mazhab Hanafi tak kunut, Syafi'i kunut. Kita pun tahu tak adalah bodoh benar kita dah. Faham tuan-tuan? Kemudian perbuatan. Siapa kawan kita? Kalau berkawan dengan niat nak
menyodarkan Wahabi tersebut, tak apalah. Tapi sampai hari ini tak saudara-saudara Wahabi yang merupakan kawan-kawan kau tu. Tak ada bagi garis panduan pun kepada mereka dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimulakan oleh Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dah 10:30 dah. Saya baru tuan-tuan nak masuk Maulid Nabi ni. Cerita Nabi Muhammad tak perlu saya sebut tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya nak ngabarkanlah, belajarlah. Nabi Muhammad ni nak kenal dengan belajar. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Kena belajar. Seumpama nak kenal Tuhan kena belajar, nak kenal Nabi pun kena belajar. Lepas itu jangan belajar sahaja. Beramal pula. Sebab itu guru kita Datuk Abdullah Sijang ngabarkan, Syekh, belajar sifat 20 tu hanya nak meyakinkan kita Tuhan tu wujud je. Ada pun nak mengenal, tak ada mengenal tu tasawuf namanya. Faham tak? Tasawuf namanya. Itu untuk akal kita. Ada pun nak mengenal basirah kita, itu namanya maqam musyahadah. Maka seumpama kita dengar cerita Nabi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimulakan oleh Allah SWT daripada ustaz-ustaz yang bersyarah, kita juga kena beramal supaya hati kita nampak Rasulullah. Paling tidak walau sekali tuan-tuan semua hidup kita dapat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna makrifah kita, imma kepada Allah dengan ilmu dan juga dengan musyahadah kita kepadanya. Selepas mana hati kita diheningkan daripada kekaratan, kekotoran, kekeruhan, maka kita sampai kepada peringkat melihat Allah Ta'ala dengan mata hati kita. Maka begitu jugalah apabila kita dah kenal Rasulullah SAW dan kita merasa syok asyik kepadanya, maka tersingkaplah tabir hati kita sehingga mata hati kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ini akan mentahqiqkan makna Muhammadur Rasulullah, yang tadi mentahqiqkan makna la ilaha illallah. Maka pada ketika itu tak akan bergoyang lagi prinsip kita terhadap Allah dan Rasul. Maka kita benar-benar orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, contoh Dr. Syahadat sebut sikit tuan-tuan, sikit akhir. Syekh Saleh Al-Ja'fari contoh dia. Ditanya dalam Masjid Al-Azhar oleh seorang penanya, yang mana soalannya berbunyi, Syekh, masa Nabi mengembala kambing dulu, Nabi dah ada janggut ke belum? Dah ada janggut ke belum? Tak ada dalam kitab. Tak jumpa dalam kitab mengenai keadaan Nabi ketika mengembala kambing. Sama ada janggut ada tubuh ke atau belum? Macam mana nak buat tuan-tuan? Kau saya lagi ya. Maka Syekh Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari tertidur. Siapa tanya tadi? Dan dia orang yang tanya tadi. Kata iya, Rasulullah ketika mengembala kambing dia dah berjanggut dah. Tanya dia orang, macam mana Syekh tahu? Benda ni tak ada dalam kitab. Apabila kau tanya tadi, Dan pun tertidur. Masa tu aku melihat Rasulullah SAW sedang mengembala kambing dan aku nampak janggut dia. Faham? Tak akan sempurna makrifat kita kepada Rasulullah sebelum kita bertemu Rasulullah. Faham? Jangan nak dengar cakap orang luar Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mengiyakan mimpi bertemu Rasulullah. Itulah kita doa ala salatul azamiyah kita, wajma' baini wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wan nafs zahiran wa batinan yaqadatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan li dhati min jami'al wujuh fi dunya qabla al-akhirati ya azim. Ingat jadi itulah pesan saya tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi tahun depan. Kok dijemput di Januari, tak jemput tak apalah dia. Itu sajalah. Ampunlah kalau salah silap. Saya tak ada apa di sana tuan-tuan. Kepentingan saya orang Negeri Sembilan. Saya tuan-tuan dan puan-puan bertanggungjawab kepada rakyat negeri saya. Dan saya terpaksa menceritakan kadang-kadang benda yang sukar untuk saya ceritakan tuan-tuan. Semuanya adalah untuk kebaikan kalian. Tak ada apa faedahnya saya berkata seumpama ini tuan-tuan dan puan-puan.
Tapi bak kata Dr. Zamihan tadi, kita terpaksa menjalankan tugas tersebut walaupun ramai yang tidak menyukai. Nak kata apa? Kita bersetujulah dengan kata ulama, kok nak sedikit kawan cakap benar lah, tu dia. Dan cakap benar suatu benda yang pahit. Jadi anak harap pada ustaz-ustaz di Negeri Sembilan ni duduk monung kalam, kita buat tak buat tugas amar ma'ruf nahi mungkar ni, atau kita leko dengan amar ma'ruf tinggalkan yang mungkar, nahi mungkar tersebut, sehingga umat menjadi keliru. Karena kita takut diri kita akan binasa kerana menjalankan tugas nahi mungkar itu. Dan tidak ada tugas nahi mungkar yang paling besar melainkan mencegah mungkar akidah dan menjelaskan kepada orang ramai apakah itu ahli bid'ah dan siapakah mereka. Dan ini tidak termasuk dalam umpatan, tetapi adalah suatu perkara yang wajib disampaikan oleh ahli ilmu supaya orang awam berhati-hati terhadap ahli bid'ah, supaya mereka tidak dirosakkan oleh mereka. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.